Hi guys, hello, good morning. So we live again today. So how are you guys doing? I'm doing great. I'm just recovering well. Yesterday I'm a bit tired, but today I'm energized back. So hari ni kita nak buat live lagi pasal Aldino. So hari ni saya bersama dengan rakan seperjuangan saya, Cik Ishak bin Baba. So hari ni kita bertemu lagi sebab kita nak buat live pasal Aldino. Hari Isnin recently saya dah buat live pasal programming Aldino guna Arduino. Saya tunjukkan macam mana kereta ni fungsi dia, macam mana saya gerakkan dia pakai Arduino, dan macam mana saya guna coding lah untuk gerakkan kereta ni, dan macam mana dia sense obstacle semua. So anda boleh lihat live yang sebelum ni kalau nak tahu lebih lanjut lah macam mana, apa function Aldino ni, dia punya sensor, dia punya board, dan dia punya language yang dipakai. Semuanya saya dah terangkan di live hari Isnin sebelum ni. So pada hari ni kita masih lagi akan buat coding guna Arduino. Okay, sebelum ni saya tunjukkan macam mana kereta ni bergerak. So hari ni saya nak buat macam mana Aldino ni saya nak buat dia keluarkan dekat dot matrix ni bentuk love. Sebelum ni saya ada buat dia keluar tulisan dekat dot matrix ni kan. Jadi hari ni saya nak buat bentuk pula. Dan selepas tu saya akan cuba buat kereta ni bergerak, dan pada masa yang sama LED dan buzzer berbunyi. So sebelum kita teruskan, sila share, like dan leave a comment supaya kita sama-sama dapat belajar tentang programming. Dan kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Okey, jadi untuk permulaan kita akan buat coding untuk buat bentuk love. Saya saja nak buat bentuk love. Sebenarnya anda semua boleh buat bentuk apa-apa je yang anda suka, tapi saya saja nak buat bentuk love hari ni. Okey, kalau boleh lihat di coding ni. Okey, ini adalah orkestra. Orkestra ni adalah untuk senang untuk kita buat bentuk lah. Okey, kalau boleh lihat dekat coding ni, saya dekat byte.24. Okey, dot ni adalah dot matrix. 24 ni sebab dia 8x8, dan totals untuk bit yang saya guna ni adalah 24. So dia 8x8. So pada mulanya kenapa saya letak kosong? Sebab saya nak dia off dulu, lepas tu baru on, lepas tu baru off balik. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kiranya kalau saya terus letak dia punya ini adalah bit dalam hexa Kalau saya terus letak nombor dot tu, dia akan jadi bercelaru. Jadi saya nak dia ada sekejap ada, sekejap tak ada. Macam tu lah. So saya akan buat semua kosong lah. Okay, time tu dia tak ada, lepas tu baru dia muncul love tu, and then dia akan kosong balik. Okay, macam mana saya boleh dapat nombor-nombor ni, nombor hexa ni? Okay, saya gunakan orkestra. Okay, kalau lihat di sini, dekat orkestra ni, saya dah buat bentuk love lah. Okay, terpulang lah kalau contoh kan, kalau saya nak buat bentuk L contohnya. Okay, semula saya antik dululah semua tempat ni, and then saya akan tick lah mana-mana bentuk yang saya suka. Tapi yang tadi tu saya dah tunjukkan bentuk love kan. Jadi contohlah saya buat bentuk L contohnya. Okay, so saya tick je lah. Tick semua kotak ni nak bagi nampak bentuk L. And then lepas saya dah buat sampai nampak bentuk L, saya akan tekan make array. Okay, di sini dia dah keluarkanlah nombor hexa dia.
So apa yang saya perlu buat, saya hanya perlu copy dan paste di sini, di coding ni. Itu je lah, itulah functionnya orchestra ni. Sebab senanglah kalau kita nak buat bentuk-bentuk apa yang kita suka. Sebab itulah senang nak buat bentuk love, diamond or anything you want. So just make array and copy and then paste. So dekat bawah ni, dekat display line ni, okay, display line ni saya nak dia keluar dari ke kiri dan ke kanan. Saya nak dia dari kiri ke kanan kan. So sebab itulah saya buat dot k ni adalah integer kosong lah. So mula-mula dia daripada kosong dia ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. So dia dari kiri ke kanan lah. Kalau saya nak dia daripada kanan ke kiri, saya akan start daripada 7 dulu nombor kat sini. Saya akan start daripada 7 sebab dia bit 8 kan. So saya akan start daripada 7, 0, 7. Saya akan buat macam tu lah. So sebab saya nak start daripada kiri dulu, saya buat macam ni. And then for delay ni saya buat 100 je lah. Kiranya dia kan yang macam saya buat kat atas ni sekejap ada sekejap tak ada. So berapa lama masa nak delay tu saya buat 100 je. Okay. So jangan lupa share, like dan leave a comment lah. Untuk kita sama-sama dapat belajar tentang Artino ni. Okay, sekarang ni saya nak upload coding ni dalam Artino. Saya dah upload coding ni sebentar tadi. So, jom kita lihat sama lah. Saya akan tekan on off ni. Dan saya tekan on di sini. Okay, seperti yang anda semua dapat lihat. Dia keluar love tu ya. Ya. Nampak kan? So ini sama je lah, kalau anda nak buat bentuk-bentuk lain semua boleh. Nak buat huruf boleh. Kalau macam nak lagi senang yang saya ajar pada live hari Isnin hari tu, macam mana saya buat guna charts boleh, lagi senang. So terpulang lah banyak method sebenarnya untuk buat coding ni. So anda boleh guna method sebelum ni atau method yang ni untuk yang sekarang saya tunjuk ni dot matrix. Yang saya tunjuk sekarang ni adalah untuk buat shape. Sebab tu saya guna orchestra. Kalau nak buat macam tulisan, anda boleh guna charts. Yang pasal anda boleh rujuk semula saya punya live sebelum ni. Okay. So sekarang saya nak buat Artino ni. Dia gerak. Saya nak buat bila dia gerak ke depan. Bila dia gerak ke depan, lampu dia yang dekat depan ni akan menyala. Dan buzzer dia akan bunyi. Dan bila dia undur, saya nak buat lampu yang kat belakang ni pula menyala. Dan buzzer bunyi. So kalau boleh lihat dekat coding ni. Kalau boleh lihat dekat coding di sini. Sebentar Okay. Kalau boleh lihat di coding sini. Codingnya senang saja. Mula-mula saya tetapkan dia punya speed lah. Speed untuk Artino ni. Saya buat dalam 280 je sebab anda boleh buat laju atau perlahan. Tapi saya buat perlahan je sebab senang nak tunjuk. And then saya buat LED ni, saya nak lampu depan saja yang menyala. And then for the sounds ni, saya buat 37. Okay, semua ni sebenarnya boleh tengok dalam buku lah. Kami juga ada menyediakan buku untuk rujukan dan belajar. So dalam buku ni sebenarnya ada macam-macam coding, start daripada basic sampailah ke peringkat advance. So dia akan ajar kita satu persatu. Okay, macam sounds tadi kalau anda boleh lihat, kenapa sounds 37? Okay, kalau boleh lihat dalam buku ni untuk buzzer, dia ada dia punya value yang tersendiri lah. Kalau anda boleh lihat, dia ada value dia yang tersendiri. So kalau do bunyi dia macam mana, re bunyi dia macam mana, so boleh lihat lah di buku ni. Okay. So saya ambil 37 iaitu bunyi do untuk oktav 5. So steering ni satu yang
Sebelum ni saya bagi tahu kedudukan steering ni adalah 1, 2 dan 3. Okay. So saya nak buat bila dia ke depan, lampu LED menyala dan buzzer tu akan bunyi. And then bila dia akan stop, dia akan ke depan and then dia stop. Bila stop, saya nak buat dia tak ada sound and then dia tak ada buzzer. And then bila dia dah stop, saya nak dia undur pula. So bila undur, negatif di sini menunjukkan undur lah pergerakan di ke belakang. So bila saya undur, saya nak dia lampu LED yang belakang ni pula menyala. And then saya nak dia ada buzzer sekali. So ini adalah coding, basic coding lah, macam mana saya nak buat sounds dan buzzer dalam masa yang sama apabila Arduino ni bergerak. Okay, sekarang saya akan upload lah coding ni dalam Arduino. Okay, untuk Arduino ni dia memang dah siapkan buzzer. Buzzer tu dia akan ikut muzik seperti do, re, mi sampailah hujung sekali. Memang dia dah ada kod hexa dia sendiri. Cuma kita ambil je mana-mana source lagu yang menggunakan do, re, mi ni, boleh terus masukkan ke dalam coding. Dalam coding bunyinya akan serupa dengan lagu yang kita ambil daripada source dari luar lah. Satu kalau ikutkan untuk pertandingan, ada task yang dia menggunakan bila kereta ni belok kiri atau kanan, dia akan menyalakan signal. So maksudnya dekat kiri dan kanan lampu ni, dua ni dia memang ada LED. So dia menunjukkan indikator untuk signal lah. Untuk signal, dan sama juga belakang ada juga signal. Dan sejak bila dia undur ke belakang dan akan ada bunyi beep, so mengatakan kereta tu undur ke belakang, bagi macam kereta betul lah, bagi indikator supaya jarak tu semakin dekat lah. Semakin dekat jarak tu, semakin laju bunyi beep tu. Okay, saya teruskan dengan ni. Saya on. Jadi kalau anda boleh lihat, bila dia berjalan ke depan, lampu kat depan akan menyala, dan bila dia undur, lampu belakang dia menyala. Boleh lihat. Bila jalan depan, lampu depan. Dan buzzer tu saya buat dia bunyi bila dia berjalan ke depan dan ke belakang. So itulah yang di coding ni saya cuba buat. So boleh lihat lah. So macam-macam kita boleh buat coding untuk Arduino ni. Dari buzzer, LED, kalau nak buat dia bunyi do, re, mi boleh, twinkle boleh. Sebab semua sound tu dia punya sound tu ada dalam buku ni. Macam yang saya tunjuk tadi, macam mana nak buat do, re, mi semua ada dalam ni. Dia punya sound tu nak kena berapa octave, berapa, semua ada dalam ni. So boleh rujuk buku ni lah. So sangat mudah coding Arduino ni. Dan sangat simple sebenarnya. Dia memang sesuai lah untuk kita belajar basic-basic coding, basic-basic C language ni. Macam mana daripada benda-benda LED, buzzer, dan kita akan move kepada pergerakan. So banyak benda boleh buat dengan Arduino ni. Kita boleh buat, kalau kita nak menyalakan dot matrix tu, tulis nama atau buat bentuk, apa-apa bentuk semua boleh. So memang banyaklah fungsi kereta ni. Sebab itulah dia adalah autonomous self-driving car, dan banyak fungsi lah. Sebab seperti yang saya cerita di live hari Senin, saya ada cerita dia punya sensor, apa yang ada di kereta ni. So sangat mudah lah untuk kita belajar. Jadi saya harap anda semua dapat like, komen dan share lah live kami ni, supaya kita semua dapat tahulah betapa mudahnya language C dan coding, dan betapa seronoknya belajar coding menggunakan Arduino. Sebab kita boleh lihat bila kita buat coding, kita boleh lihat kereta ni bergerak, kita boleh lihat lampu dia menyala, kita boleh dengar bunyi. So sangat seronoklah coding ni sebenarnya.
banyak lagi yang coding yang kita boleh buat. Tapi untuk hari ni saya hanya nak tunjukkan macam mana Altino ni bergerak, lampu dan buzzer bergerak bunyi apabila kereta bergerak, dan saya hanya nak buat bentuk love lah dekat dot matrix. So untuk live yang akan datang pada hari Isnin minggu depan, kita akan teruskanlah dengan coding Arduino, dan kita akan teruskan kepada next level pula lah. So sebentar ya. Okey. Sekarang untuk episod ni kami tunjukkan dua coding ni supaya kita boleh share dan belajar lah, untuk belajar share dan coding, berapa mudahnya coding ni menggunakan autonomous car. Untuk episod akan datang, kami akan cuba buat satu task lah, untuk kita menggerakkan robot autonomous car ni dengan secara automatik tanpa kita kawal lah. Kita akan cuba buat yang tu. So kita akan tunjukkan pada episod akan datang. So semua kena tunggu live kami lah. So itu saja daripada saya, Nisha dan Cik Ishak. So kita akan berjumpa lagi pada live akan datang. Jangan lupa share, like dan leave a comment. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, DM kami boleh. Kami akan cuba menjawab sepantas yang mungkin. Dan kita berjumpa, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.